Bismillahirrahmanirrahim. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tijahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairu at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as-sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Lalu dia bersabda, wahai budak, sesungguhnya aku ingin ajarkan kepadamu beberapa kalimah. Peliharalah Allah, nasya Allah memeliharamu. Peliharalah Allah, engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah daripada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya satu umat yang ramai, kalau berhimpun untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu perkara, nescaya mereka tidak boleh memberi manfaat kepadamu malaikat sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah kepadamu. Dan sekiranya mereka berhimpun untuk memberi mudarat kepadamu dengan sesuatu perkara, sesungguhnya mereka tidak boleh memberi mudarat kepadamu sedikit pun, malaikat sesuatu yang telah ditulis oleh Allah ke atasmu. Diangkat segala kalam, dikeringkan segala dakwah. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis hasan lagi sahih. Dan mengikut riwayat yang lain dari At-Tirmizi, peliharalah Allah, engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Kenalah Allah di masa senang, nescaya Allah mengenalimu di masa susah. Kenalah Allah, ketahuilah sesungguhnya apa yang tidak mengenaimu, apa yang tidak mengenai sasaran kepadamu, ya tidak mengenaimu, tidak akan mengenaimu sekali-sekali. Dan apa yang mengenaimu tidak akan tersasar dan tersisih daripadamu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama dengan kesabaran, kelapangan bersama dengan kesempitan. Sesungguhnya kepayahan itu akan diikuti dengan kemudahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Seorang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas pak saudara dia walaupun masuk Islam ketika pembukaan Mekah, tetapi dialah yang sentiasa menjaga Nabi sallallahu dalam keadaan dia sebelum Islam sehingga dia masuk Islam. Pak saudara yang hidup sehingga selepas Nabi wafat. Lepas Nabi wafat dia hidup lagi, zaman Sayyidina Abu Bakar dia hidup lagi. Sehingga Sayyidina Umar menyebut namanya ketika sembahyang istisqa. Sayyidina Umar sembahyang istisqa, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dulu kami bertawassul dengan nabimu. Sekarang nabimu sudah wafat, tidak ada lagi. Maka kami bertawassul dengan Abbas
pak saudara Nabi Muhammad, turunlah hujan. Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas ketika sembahyang istisqa. Jadi Abdullah ni anak kepada Abbas. Dilahirkan ketika Nabi di Mekah, dikepung di Syi'ab Ali, dikepung oleh orang-orang kafir. Orang kafir buat perjanjian untuk memula Nabi. Sahabat-sahabat yang iaitulah mereka yang masuk Islam bersama dengan Nabi, memula keluarga Nabi termasuk Abbas yang menyokong Nabi, termasuk yang tak Islam sokong Nabi di pulau, tak dijual beli, tak dinikah kahwin dan segalanya. Sehingga Nabi beberapa tahun berkurung, dikepung, makan daun kayu dalam keadaan kelaparan. Di masa inilah Abdullah dilahirkan. Lalu Abbas bawa anak dia dan hulu kepada Nabi SAW, dan Nabi riba, dan Nabi mendoakan Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu kitab, ya Allah berilah ilmu berkenaan dengan kitab, berkenaan dengan Quran. Maka Abdullah bin Abbas menjadi seorang sahabat yang alim dengan berkat doa Nabi SAW. Dia menceritakan dalam hadis ini, pada masa dia masih budak lagi, dia ikut Nabi. Nabi gendong dia duduk di belakang. Tak disebut naik unta ke, naik keldai ke, ataupun naik kuda. Nabi letak di belakang, gendong dia. Satu hari Nabi gendong dia. Lalu Nabi bersabda, wahai budak, aku nak ajar kepadamu beberapa kalimah. Jaga baik-baik, ini kalimah yang aku nak ajar padamu. Pelihara baik-baik. Peliharalah Allah. Allah Ta'ala memeliharamu. Mana pelihara Allah ini? Pelihara perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut suruhan dia, tinggal larangan dia. Itu makna pelihara Allah Ta'ala. Pelihara agama dia, jaga agama dia, ikut perintah dia. Nasaya Allah memeliharamu. Allah Ta'ala akan jagamu. Jagalah agama Allah. Allah berada di hadapanmu. Makna berada di hadapan ini, Allah sentiasa memeliharamu macam duduk di hadapanmu. Pada Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Tak bertempat macam makhluk Allah Ta'ala ni. Ada dalam hadis pula, Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini di antara Nabi doa ketika nak tidur. Wahai Tuhanku, aku jadikanmu di belakangku, aku jadikanmu di belakang di hadapanku, aku jadikanmu di belakangku, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya Allah Ta'ala memelihara. Ada hadis mengatakan demikian. Hadis ni pula mengatakan, kalau mu pelihara Allah, Allah Ta'ala duduk di hadapanmu. Makna memeliharamu. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti, tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Bukan macam benda ada cokoh di hadapan. Maknanya Allah Ta'ala memeliharamu. Pemeliharaan Allah sentiasa berada di hadapanmu. Dan apabila kamu meminta, mintalah daripada Allah. Bila minta, minta dengan Allah. Jangan minta dengan orang lain. Minta sesuatu. Pergantungan kepada Allah Ta'ala. Bukan makna nak minta akad barang pun suruh Allah akad barang juga. Itu bermakna begitu. Kita suruh Allah Ta'ala jadi hamba kita pula. Bukan kita hamba dia. Maknanya mintalah. Semuanya berharap kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak beri, tak dapatlah kita. Dan apabila engkau minta pertolongan dengan Allah. Jangan minta tolong dengan orang lain. Minta tolong dengan Allah Ta'ala. Dalam seluruh kehidupan kamu. Sesungguhnya, kalau sekiranya satu umat, satu kumpulan manusia yang ramai, berhimpun untuk menolongmu, membantumu, memberi sesuatu manfaat kepadamu, kalau Allah Ta'ala tidak izin, di dalam suratan taqdir, qada dan qadarnya, nescaya perkara itu tidak akan sampai kepadamu. Walaupun seluruh dunia
pakak nak pergi kemu belaka, nak tolongmu belaka, ini bukan hakmu, maka tak sapa padamu. Walaupun seluruh dunia duduk pakak nak pergi kemu belaka. Begitulah sekiranya seluruh umat berhimpun untuk memberi mudarat kepadamu, nak bunuhmu, nak buat jahat, nak sekat rezekimu, nak buat apa terhadapmu, kalau Allah Ta'ala tak izin, benda itu akan sapa kamu juga. Menunjukkan sesuatu adalah daripada Allah. Maka kita kena bertawakal, menyerah pada Allah Ta'ala. Jangan duduk takut kepada manusia. Semua perkara yang berlaku di dalam alam ini adalah mengikut suratan takdir. Setelah ditentukan oleh Allah, rufi'atil aqlam, diangkat segala kalam-kalam yang menulis, wajuffatis suhuf, dikeringkan dakwat, tidak ada tulisan lagi, malaikat penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kepada dia lah. Dalam berpegang dengan agama ni, jangan takut pada siapa dia. Bergantung dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tentu mudah mati lagi, walaupun seluruh manusia duduk pakak nak bunuhmu belaka, tak matimu. Kalau sekiranya semua manusia pakak nak sekat rezekimu, itu rezekimu mesti sapa padamu juga. Mu kena yakin kepada Allah Ta'ala. Ini pesanan aku, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Mengikut riwayat yang lain, mu jagalah Allah, Allah Ta'ala jagamu. Mu ingat kepada Allah masa senang. Masa senang ingat pada Allah Ta'ala, masa susah Allah Ta'ala ingat padamu. Maknanya bila masa senang kita ingat pada Allah Ta'ala, bila susah kita doa, doa kita mudah diperkenankan. Ini masa senang dah ingat ke Allah Ta'ala, masa susah mulalah nak mayah hajat. Masa senang tak mayang, susah baru nak semayang, suruh orang semayang hajat, suruh macam-macam. Macam mana orang macam ni? Mestilah masa senang ingat pada Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala, ikut perintah dia. Barulah masa susah Allah Ta'ala akan menolong kita dalam kesusahan itu. Ataupun Allah Ta'ala nak tentukan kita mati, Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Terus berada di sisi Allah Ta'ala. Ketahuilah, sesuatu yang tidak mengenaimu, sesuatu yang mengenaimu, sesuatu yang akan menimpamu, tidak ada siapa yang boleh sekat. Mesti siapa kena padamu. Tak ada siapa yang boleh sekat, mesti kena padamu. Sesuatu yang tak kena padamu, orang halang, kenamu juga. Kenamu juga. Sesuatu kemalangan. Kita nak naik nak naik kapal terbang, Allah Ta'ala tentukan kita tak termasuk dalam orang yang ditimpa kemalangan itu. Tak jadi, tinggal di tinggal di kapal terbang. Ini dia. Sesuatu yang kena pada kita. Kita hunggar ada hari lagi. Maka kena timpalah. Itulah suratan yang ditetapkan oleh Allah. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah berlaku dengan sabar. Dengan sabar. Allah Ta'ala menolong perjuangan dia dengan syarat orang yang berjuang tu sabar. Kemenangan tidak berlaku dengan percuma. Kerana Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang-orang yang berjuang untuk menegakkan Islam. Maka orang yang berjuang diuji oleh Allah. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan kematian. Ada yang mati, ada yang susah, ada yang kena zalim. Sehingga beberapa tahun, puluh tahun, Nabi Nuh alaihi salam memakan masa 950 tahun. Allah Ta'ala panjangkan umur Nabi Nuh sehingga 1000 tahun. Berjuang 950 tahun, barulah Allah Ta'ala beri kemenangan. Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa kemenangan berlaku dengan sabar. Sabar sehingga 950 tahun. Sesungguhnya kelepasan itu bersama dengan kesempitan. Allah Ta'ala beri kelepasan kepada kita dengan ada kesusahan dulu, speak. Lepas tu bawalah ada kelapangan. Sesungguhnya selepas payah mesti ada mudah. Bila kita menghadapi sesuatu yang payah, payah macam-macam. Payah nak dapat rezeki,
Payah nak dapat satu benda. Orang belajar, payah belajar. Payah itu, payah ni. Nak belajar, payah. Payahlah nak ingat, payah tu, payah ni. Menghadapi kepayahan, lepas tu Allah Ta'ala beri kemudahan selepas daripadanya. Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Tujuannya Allah Ta'ala nak beri pahala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini sebab itu kita kena sedar, semua perkara yang berlaku pada kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, hadis yang berikut, An Anas radhiyallahu anhu qala, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya ada amalan-amalan yang kamu amalkan. Amalan yang kamu amalkan, kamu menganggap lebih kecil daripada rambut. Kami menganggapnya di zaman Rasulullah SAW termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahawa sahabat-sahabat Nabi ini sangat kuat agama. Sehingga buat dosa kecil pun berasa besar. Buat dosa kecil berasa besar. Takut pada Allah Ta'ala. Dosa kecil dia anggap besar. Sekarang ni orang menganggap hak besar kecil pula. Buat main-main perkara dosa ni. Tak apalah, tinggal semayang tak apa, boleh khutbah pula. Pakai jamak 5 waktu sekaligus. Ni. Setengah tu sibuk dah lalu, tak apa, boleh khutbah. Dia tak sedar ini dosa besar. Dosa besar. Zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat ni hilang khusyuk. Kurang khusyuk semayang. Menganggapnya satu dosa yang besar pada dia. Rugi semayang dia, rugi ibadat dia. Kita hari ni tinggal semayang berasa barang lagi. Ini menunjukkan bahawa masyarakat yang kemudian terlalu lemah berpegang dengan agama. Perkara agama dianggap mudah-mudah saja. Langgar benda agama. Dah apa kita makan riba dulu. Lepas tu kita bayar balik. Tak sedar riba ni dosa besar. Dah apa, buat dosa dulu. Lepas tu kita bertaubat pula, buat main-main. Ini orang kemudian, orang zaman dulu, dosa yang kecil dianggap satu dosa yang besar pada dia. Kuatnya berpegang dengan agama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yaghar wa ghiratullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah Taala itu cemburu. Cemburu Allah itu ialah seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana cemburu ni duduk tengok sama. Duduk tengok sama. Macam isteri cemburu pada suami dia, siapa tak dia keluar. Takut ketuk lelaki dia cari orang lain, seumpamanya. Ataupun isteri cemburu ke bini dia, tak boleh nak tu langsung, kurung. Siapa tak boleh bergerak, siapa tak lalu. Itu makna cemburu. Allah Ta'ala cemburu terhadap hamba-hambanya. Cemburu Allah ni takut hamba dia buat dosa, hamba dia buat salah. Menunjukkan bahawa cemburu ni menandakan kasih. Cemburu ni kerana terlalu kasih kepada suami dia, terlalu kasih pada isteri dia, sehingga melampaui berdoa lalu, siapa tak boleh nak gerak. Begitulah Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hambanya. Memanglah Allah Ta'ala sangat kasih kalau hamba tak buat dosa langsung, tapi buat dosa juga. Buat dosa juga. Walaupun begitu, Allah Ta'ala membuka pintu taubat kepada orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni sangat sayang, sangat kasih kepada hamba-hambanya. Oleh kerana itu hamba tu kena jaga, kena pelihara Allah Ta'ala ni. Jangan buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau buat benda yang dilarang, serta-merta kena bertaubat. Kerana Allah Ta'ala sangat kasih dan sangat sayang kepada kita. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 daripada bab muraqabah menunjukkan bahawa amalan kita, perbuatan kita sentiasa diperhati oleh Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israel abrasu wa aqra'u wa a'ma, ataupun abrasa wa aqra'u a'ma, aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan fa'atal abrasa faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik, qala lawnun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi qadirani an-nas famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya lawnan hasanan qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, qala al-ibil aw qala al-baqar, shakka ar-rawi, fa u'tiya naqatan ushra faqala barakallahu laka fiha, fa atal aqra'a فقال أي شيء أحب إليك، قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إليك، قال البقر، فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها، فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك، قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك، قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، فقال الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا في دعواك فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك، متفق عليه. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih selepas Al-Quranul Karim. Cerita yang benar berlaku di kalangan umat zaman dulu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, ada 3 orang di kalangan Bani Israel, yang satu
dihinggapi penyakit baras, penyakit bala, habis putih tubuh. Dan yang satu lagi gugur rambut, botak kepala. Yang satu lagi buta. Lalu Allah hendak menguji mereka. Maka Allah mengutuskan kepada mereka satu malaikat. Maka malaikat itu datang, yakni dengan bertasyakur merupakan dirinya seorang manusia yang dapat dilihat dan bercakap. Datang menemui yang bala, yang sakit, putih seluruh badan. Lalu dia malaikat berkata, apakah sesuatu yang awak suka? Awak suka apa? Lalu dia menjawab, saya suka warna kulit yang cantik. Warna yang cantik, kulit yang cantik. Allah menghilangkan daripada saya apa yang dijejek oleh orang. Lalu malaikat menyapu badannya dan hilang segala yang dia anggap kotor, dan diberi kepadanya warna yang cantik, kulit yang cantik. Kemudian malaikat tanya lagi, apa harta yang awak suka, paling suka? Katanya unta. Mengikut satu riwayat lain, lembu. Riwayat ini dhaif. Rawi hadis syok, tak berapa ingat unta ke lembu. Yang sahihnya unta. Unta. Lalu diberi kepadanya seekor unta yang bunting. Unta yang bunting. Lalu malaikat itu berkata, Allah memberkatimu pada hartamu. Kemudian dia datang menemui yang botak. Lalu bertanya, apa sesuatu yang awak ingin? Katanya rambut yang cantik. Hilang daripada saya apa yang dipandang jejek oleh orang ramai. Lalu malaikat itu menyapu kepalanya. Hilang daripadanya botak. Dia beri kepadanya tumbuh rambut yang cantik serta-merta. Kemudian malaikat tanya, apa harta yang awak suka? Katanya lembu. Lalu diberi kepadanya seekor lembu yang bunting. Dan malaikat berkata, Allah memberkatimu dan memberkati hartamu. Kemudian malaikat itu datang menemui yang buta dan bertanya, apa perkara sesuatu yang awak paling suka? Katanya, Allah mengembalikan penglihatan saya. Saya dapat melihat orang ramai. Lalu orang, yakni malaikat yang berupa orang untuk menyapu, dan Allah mengembalikan penglihatannya. Lalu dia bertanya, apa harta yang awak suka? Katanya kambing. Kambing. Lalu diberi kepadanya seekor kambing yang bunting. Seekor kambing yang beranak, kambing dan anaknya. Maka yang ini dua yang terdahulu, iaitulah unta dan lembu, membiak. Dan yang ini kambing membiak. Yang ini mempunyai lembah yang penuh dengan unta. Yang ini lembah yang penuh dengan lembu. Dan ini lembah yang penuh dengan kambing. Setelah berlalu beberapa tahun. Maka masa beberapa tahun, unta jadi ramah, lembu jadi ramah, kambing jadi ramah. Yang satu kaya dengan unta, yang satu kaya dengan lembu, yang satu kaya dengan kambing. Kemudian malaikat itu datang menemui yang bala, yang sakit sapok, yang banyak unta tadi. Malaikat datang dengan rupa yang sama dan keadaan yang sama. Rupa macam orang dulu juga yang menemui orang yang bala itu. Dan berkata, saya seorang yang miskin, putus bekalan dalam perjalanan, tidak boleh menyampaikan saya pada hari ini. Malaikat dengan pertolongan Allah dan dengan bantuanmu, saya minta kepadamu saya minta dengan nama Tuhan yang mengembalikan warna yang cantik, kulit yang cantik kepadamu, harta, berikan saya seekor unta.
supaya dapat menyampaikan saya dalam perjalanan saya. Lalu dia menjawab, orang kaya unta itu jawab, urusan-urusan terlalu banyak, tak boleh beri, sebab unta ni banyak kerja, tak boleh beri kamu, tak boleh beri. Lalu malaikat tu berkata, macam aku kenalmu, kata malaikat tu. Tidakkah kamu dahulu bala dikeji oleh orang? Kamu dahulu miskin bangsat, Allah memberi harta kepadamu? Dia menjawab, harta ini aku warisi dari ayah dan datuk nenekku lagi, kata dia. Lalu malaikat berkata, jika sekiranya awak bohong dalam ucapanmu itu, Allah kembalikanmu seperti asal. Kembali seperti asal. Maka Allah jadikan seperti asalnya. Hilang segala unta, balik bala semula. Lalu dia datang berjumpa dengan yang botok, dengan rupa dan keadaannya, dengan orang yang sama. Dia tasyakul berupa orang yang sama, dan berkata kepadanya seperti yang diucapkan kepada yang pertama, pada yang pertama. Dan oleh kerana jawapannya sama juga, maka malaikat itu kata, jika sekiranya awak bohong, Allah kembalikanmu seperti asal. Maka jadi botok semula, hilang segala lembunya. Kemudian dia datang menemui yang buta dengan rupa dan keadaannya, rupa yang sama, malaikat rupa yang sama, orang yang sama, berjumpa yang buta. Lalu berkata, saya seorang miskin, seorang musafir yang putus belanja, putus bekalan dalam perjalanan, tidak boleh menyampaikan saya pada hari ini, malaikat dengan pertolongan Allah dan bantuan daripadamu, saya minta dengan nama Tuhan yang mengembalikan penglihatanmu, seekor kambing, seekor biri-biri kibas, untuk menyampaikan saya kepada perjalanan saya. Lalu dia menjawab, ya, sebenarnya saya dahulu buta, lalu Allah kembalikan penglihatan saya. Ambillah mana yang mau, tinggal mana yang mau. Demi Allah, tidak memberatkan saya, ambil saja apa nak ambil. Tak memberatkan saya, anda ambil berapa ekor pun ambil, kata dia. Dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada saya ini, ambil, kata dia. Lalu malaikat itu berkata, peganglah hartamu, peganglah hartamu, sesungguhnya Allah telah mengujimu, dan Allah Ta'ala meridaimu, dan Allah Ta'ala murka kepada dua kawanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang betapa seseorang itu diperhati oleh Allah sepanjang masa. Kalau umat zaman dulu, Allah Ta'ala turunkan selalu bencananya. Adapun umat Muhammad SAW diberi peluang untuk bertaubat, tak diturunkan bala. Balanya kiamat terus, mati ataupun kiamat terus umat Muhammad ni. Umat zaman dulu tidak, diturun selalu bala itu. Ini keistimewaan peluang yang Allah Ta'ala beri pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan umat yang lain, di mana Nabi SAW menceritakan kisah ini untuk menjadi pengajaran kepada kita bahawa amalan kita sentiasa dimuraqabah. Muraqabah ni macam menara kawalan, itu muraqabah. Kalau J ada menara kawalan dia, jaga duduk atas menara tu. Tempat-tempat yang nak jaga keselamatan, kawasan tentera, ada menara kawalan. Itulah bandingan Allah Ta'ala melihat kita, memerhati segala amalan kita. Amalan kita sepanjang masa diperhati oleh Allah Ta'ala. Sepanjang umur kita, sepanjang masa. Kita masa tidur, dah sedar dah. Bila lama sangat, dah ingat dah. Bila umur kita dah tua, dah ingat awak buat masa muda-muda itu, dah ingat dah. Dah ingat dah. Tapi Allah Ta'ala tak lupa sekali-kali. Sepanjang masa, walaupun 1000 tahun, walaupun juta tahun, tak ada lupa pada Allah Ta'ala. Sentiasa memerhati amalan kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kita kena syukur bernikmat Allah. Syukur bernikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum fa inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah pada kamu. Tambah pahala, tambah berkat, tambah kelebihan. Kalau kamu kufur, azabku sangat dahsyat. Walaupun kufur nikmat ni tak jadi kafir i'tiqad, tetapi merka Allah Ta'ala kufur nikmat ini. Allah Ta'ala merka. Dia ada kufur i'tiqad, kufur nikmat. Kufur nikmat ni ringan pada kufur i'tiqad. Walaupun demikian, kita jangan buat main-main. Kufur nikmat dimerkai oleh Allah Ta'ala. Kita lupa nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Nikmat panca indera, boleh tengok, boleh dengar, boleh bercakap, boleh makan, rasa sedap dan macam-macam. Kadang-kadang demam, tak sedap mulut nak makan. Allah Ta'ala nak ajar kita jajaran sekali. Nikmat makan. Lapar, lepas tu kenyang. Dahaga, lepas tu minum air. Allah Ta'ala nak ajar kita betapa nikmat Tuhan beri pada kita. Kadang-kadang manusia lupa pada nikmat ini. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan subuh, lepas tu kemarau. Kemarau, bila kemarau mulalah nak sembahyang minta hujan. Mula sembahyang hajat, mula doa. Bila air tak ada, bila subuh balik lupa pada Allah Ta'ala. Ini perangai manusia. Pergi ke laut, bot tergelang, motor tergelang, perahu tergelang, berenang. Masa itu ingat ke Tuhan. Ingat ke Tuhan, minta doa sungguh-sungguh. Lepas tu orang selamat naik atas darat. Lepas 2-3 minggu lupa dah. Tak sembahyang balik. Ini perangai manusia. Kufur bernikmat. Jadi hadis ni mengajar kita jangan kufur terhadap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh daripada bab muraqabah. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Maksudnya dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, orang yang berakal, yang bijak, yang cerdik ialah orang yang melakukan muhasabah, perhitungan terhadap dirinya dan beramal untuk kebaikan selepas mati. Dan orang yang lemah, yang bodoh ialah orang yang menjadikan dirinya mengikut hawa nafsunya dan dia berharap sesuatu kebaikan daripada Allah, sesuatu rahmat daripada Allah. Hadis Tirmizi, katanya hadis hasan. Hadis ini mengajar kita supaya menjadi manusia yang menggunakan akal dengan betul, dengan bijak, mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Oleh kerana kita ni ada akal, kena buatlah benda yang baik, jangan buat benda yang jahat. Benda yang baik ini sama ada wajib, sunat, harus, halal, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja nikmat di atas dunia, bahkan dapat pahala di hari akhirat, dapat kebaikan selepas kita meninggal dunia. Itu orang yang bijak. Dia nak cakap apa, dia nak buat apa, dia nak belanja apa, dia nak kerja apa, tengok dulu adakah benda ni, perkara ni membawa kebaikan dunia dan akhirat, dua-dua sekali.
Itu orang yang bijak. Dia kira bukan saja untuk hidup, dia kira juga perkara selepas meninggal dunia, selepas mati. Kerana alam selepas mati dalam kubur lebih panjang daripada alam kita hidup di atas dunia. Bahkan alam akhirat selepas berlakunya kiamat selama-lamanya, menunjukkan bahawa masa di atas dunia terlalu pendek dibandingkan dengan masa di dalam kubur. Lihatlah, siasatlah, kajilah mereka yang berada di dalam kubur itu, berapa lama umur di atas dunia, dia sudah mati berapa lama. Kebanyakannya masa dalam kuburnya lebih panjang daripada umur dia di atas dunia. Belum lagi masuk ke alam akhirat. Maka orang yang cerdik, yang bijak, dia fikir bukan saja untuk sementara waktu, dia fikir untuk selepas mati dan untuk selepas menghadapi hari kiamat. Ini orang yang bijak, yang betul-betul menggunakan akalnya. Adapun orang yang bodoh, orang yang ikut hawa nafsu dia, dalam masa yang sama dia berasa boleh pahala. Dia berasa boleh pahala, padahal benda yang dia buat tu tak ada pahala sikit pun, membawa dosa pula, membawa akibat keburukan di dunia, keburukan di akhirat. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katalah ya Muhammad, adakah suka kami nak ceritakan kepada kamu dengan orang yang paling rugi amalannya, iaitu orang yang dia buat sesuatu di atas dunia, dia berasa dia buat dia baik, dia mengharapkan pahala, padahal amalan dia ditolak oleh Allah Ta'ala, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Di sini bagi kita orang Islam, yang penting ialah ada iman kita, iman kita kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini perkara yang sangat penting. Yang kedua, amal yang kita buat itu betul, mengikut ajaran agama, perintah Allah Ta'ala, jangan tak betul. Yang ketiga, ikhlas kerana Allah Ta'ala, barulah mendapat faedah untuk hari akhirat. Ada orang daripada awal lagi kerja dia jahat dah. Ada orang nampak baik amalan dia, tapi bukan kerana Allah, kerana dunia, nak tunjuk kau orang, nak kelebihan dunia, jadi sia-sia juga. Maka orang yang bijak, dia nak buat apa-apa, nak belanja apa-apa, nak lakukan apa-apa, dia fikir juga untuk hari akhirat, untuk selepas mati. Ini orang yang bijak. Kalau buat ikut suka, mengharapkan balasan daripada Allah, padahal lawan Allah Ta'ala, lawan Allah Ta'ala, maka tak ada faedah. Bodoh dunia, binasa di akhirat. Hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadithun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kebaikan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak mengenainya, yang tidak membawa kebaikan kepadanya. Perkara yang tak bawa kebaikan, perkara yang sia-sia, dia tinggal. Ini kebaikan Islam seseorang itu. Seseorang Islam itu mestilah muraqabah, yakni menilik apa yang dia nak buat, apa yang dia nak ikut. Dia nak ikut apa-apa, nak buat apa-apa, jangan ikut macam orang kata lembu dicucuk hidung. Kita ni ada akal, kita bukan lembu.
Kena guna akal. Adakah perkara yang kita buat, kita ikut ni menepati Islam ataupun tidak? Pada ikut, saya ikut je, jawab dia penuh lah. Bodoh lah kita. Nabi pesan kita, jangan kita lakukan, kita ikut, kita buat benda yang tidak membawa apa-apa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Inilah bijaknya orang Islam. Jangan jadi macam penatang dia. Orang kafir macam penatang lah biasanya. Dia dapat benda je, untuk puas hawa nafsu je, untuk senang je. Betul ke salah dia tak peduli. Itu bukan sifat orang Islam. Ada yang ke-9. An Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak disoal seseorang itu kenapa dia pukul isteri dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni ialah orang yang mendidik isteri dia, yang mengajar isteri dia supaya taat kepada Allah, supaya baik, dia ajar keluarga dia taat kepada Allah. Kalau dia pukulkan isteri dia tak semayang, isteri dia buat maksiat, benda yang bercanggah dengan Islam, ini tidak ditanya. Dah kalau dia tu kaki arok, kaki dadah, pukul bini nak UPT, ni macam mana pula? Ni kena faham ni. Di sini kita tengok hadis ni berkait dengan sebab. Sebab di sinilah kalau kita baca hadis, tak baca siasah syariah, tak baca usulul fiqh, tak baca maqasid syariah, menyebabkan kita faham hadis ni pukul bini tak apa. Pukul bini tak apa, katok lah ikut suka pun. Padahal kita jahat. Kalau kita jahat, itu tak boleh. Tak boleh. Di sana ada hadis-hadis yang berkait dengan sebab-sebab yang khusus. Kita kena faham. Dengan sebab itu, kalau nak mengaji tafsir Quran, mengaji ilmu yang berkait dengannya. Sebab-sebab turunnya ayat. Bagaimana nak menafsirkan ayat itu, tujuan ayat itu. Begitulah dalam kita mengaji matan hadis. Mengaji matan saja, tak mengaji dia punya kaedah-kaedah usul fiqh, maqasid syariah dan berkait dengan siasah syariah. Ini kena faham. Contohnya, ada hadis mengatakan, sekiranya kamu berjumpa kambing yang hilang, yang tidak ada tuan, maka tangkap kambing tu, cari-cari tuan, tak berjumpa, sembelih. Boleh sembelih, makan daging dia. Nak makan keluarga muka, nak jamu ke, tak jadi salah. Kalau kambing, ayam, samalah hitik, tak tahu tuan. Lepas tu ada tuan dia, gantilah, tak ada masalah, tak berdosa. Sekiranya kamu temu unta yang hilang, kata Nabi, jangan ambil, biarkan. Unta yang hilang, biarkan. Sebabnya kambing binatang yang lemah, ayam binatang yang lemah. Kalau kita biarkan dia ditakak oleh mangsa, oleh musuh dia, dia ambil oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, maka kita ambil lah yang tak ada tuang ni. Adapun unta, dia boleh jaga diri dia, dibiarkan. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Osman mengatakan bahawa barang siapa yang bertemu unta yang hilang pun ambil, sembelih, kata Sayyidina Osman. Tidakkah Sayyidina Osman berlawan dengan hadis? Tidak berlawan dengan hadis. Kenapa? Kerana sebab masyarakat yang berubah. Masyarakat zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, masyarakat yang beramanah, yang baik, yang tidak khianat. Zaman Sayyidina Utsman, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang baru yang tidak bertanggungjawab, yang jahil, tak peduli, curi khubar, kalau tempat kita curi unta, berlaku dengan berleluasa. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, kalau jumpa unta
dak jumpa tuang dia sembelih lah, kata Sayyidina Osman. Ini berkait dengan sebab yang khusus. Bila sebab berubah, maka hukum berubah. Contohnya dalam bab talak. Orang yang cerai isteri, cerai isteri 3 talak, dia kata. Dia sebut 3 talak. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, orang mentalakkan isteri dia sebut perkataan 3 begitu, maka jatuh 1 talak. Jatuh 1 talak. Zaman Sayyidina Umar mengatakan jatuh 3 talak. Maka mazhab 4, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan orang yang talak isteri dia sebut 3, jatuh 3. Tidakkah Sayyidina Umar berlawan dengan hadis Nabi dan pendapat Abu Bakar? Tidak, kerana masyarakat sudah berubah. Orang mempermudah-mudahkan talak ini. Maka Sayyidina Umar dengan tegas mengatakan bahawa yang sebut 3 maka jatuh 3. Ini berlaku perbahasan panjang di kalangan para ulama. Begitulah juga bang pada hari Jumaat. Zaman Nabi bang sekali. Hari Jumaat bang masuk waktu. Lepas tu khutbah lah. Semai sunat khutbah. Sekali je bang. Zaman Abu Bakar sekali bang. Zaman Sayyidina Umar sekali bang. Zaman Sayyidina Osman bang hari Jumaat 2 kali. Bang yang pertama menandakan masuk waktu. Bang yang kedua menandakan khatib sudah berdiri atas mimbar berkhutbah. Ngapa Sayyidina Osman bid'ah? Tidak bid'ah. Ini kan sebab masyarakat yang berubah. Masyarakat yang berubah. Sebabnya kerana zaman Nabi, Abu Bakar, Umar orang rajin yang pergi ke masjid. Awal-awal pergi ke masjid. Zaman Sayyidina Osman, bila bang yang pertama tu duduk pasar lagi, tak ada orang di masjid, masyarakat sudah menjadi leka. Maka Sayyidina Osman mengarahkan bang 2 kali pada hari Jumaat. Ini cerita bang 2 kali. Dengan sebab itulah Masjid Nabawi, Masjid Mekah bang 2 kali. Ada orang kata zaman Nabi bang sekali je. Zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Osman sungguh 2 kali. Tak, ini tak berlawan dengan Nabi. Tidak. Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu adalah ikut ajaranku dan ajaran khalifah-khalifah aku. Sayyidina Osman adalah khulafa'ur rasyidin. Yang Nabi suruh kita taat pada khulafa'ur rasyidin. Begitulah kita memahami hadis ni. Hadis ni mengatakan tak boleh disoal di mahkamah, tak boleh disoal bila seorang tu katok bini dia. Itu zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Zaman sekarang dikatok bini sampai pecah kepala umpamanya. Lalu bini oleh kerana zalim, di mana mengikut hukum syarak seorang isteri boleh mengumpat kalau suami dia zalim. Tak jadi salah. Dia boleh mengadu kepada yang berkenaan suami dia buat zalim. Suami dia kaki darah, kaki apa? Menyaksa, dia boleh mengadu. Boleh mengadu dan boleh dihukum kerana melakukan suatu jenayah, suatu kesalahan. Ini berkait dengan siasat syariah yang kita kena faham. Dengan sebab itu, kalau nak mengajar hadis ni, yang kita pakai ni saja dengan tidak kita membaca kaedah-kaedah hukum syarak. Wallahu a'lam.